Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 30 September 2023, tersebar berita mengenai seorang bekas tentera didakwa menikam isterinya sampai mati di Jalan Padangnyo, Arau, Perlis. Suspek berusia 38 tahun membunuh isterinya Munirah Abu Bakar berusia 31 tahun yang bertugas sebagai jururawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, dengan menikam mangsa di bahagian kiri dada isterinya menggunakan sebilah pisau. Jenazah mangsa kemudian selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Haji Talib di Kampung Paya Tengah pada keesokan harinya. Kira-kira 100 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan dan penduduk sekitar mengiringi jenazah ke pengebumian jururawat berkenaan yang selesai kira-kira pukul 5.45 petang. Dua anak lelaki Allahyarhamah Munirah yang berusia 6 dan 8 tahun turut berada di tanah perkuburan Islam tersebut bagi menyaksikan perjalanan terakhir ibu mereka. Di usia kecil tersebut, mereka masih tidak mengerti apa-apa. Dengan kelihatan anak bongsu arwah bertanya kepada saudara terdekat, "Mama mati sekejap je ke?" Kata kanak-kanak itu ternyata mengundang sebab mereka yang berada di sekeliling. Terdahulu, jenazah yang selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Star dibawa pulang ke kediaman bapanya di Kampung Paya Tengah, Padang Besar untuk disembahyangkan. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi, pasangan itu dipercayai bergaduh di ruang tamu rumah tatkala mangsa sedang bersiap untuk keluar bertugas kira-kira jam 6 pagi. Pergaduhan mereka pagi itu menjadi semakin hangat sehingga suspek yang berada di bawah pengaruh dadah telah naik angin kemudian mengambil pisau dan bertindak menikam dada mangsa. Selepas membunuh mangsa, suspek dikatakan membawa mangsa yang tidak sedarkan diri ke dalam bilik utama dan menutup mayat mangsa dengan selimut tebal. Kemudian suspek menghantar dua orang anaknya ke rumah pengasuh. Suspek kemudian menyerah diri dengan memaklumkan kejadian berkenaan di pondok pengawal Ibu Pejabat Polis Kontijen Perlis pada pukul 10 pagi. Pihak polis yang mendapat maklumat tersebut segera ke rumah yang dikatakan menjadi tempat kejadian. Hasil pemeriksaan, polis menemui mangsa di bawah selimut tersebut dan mendapati mangsa telah pun meninggal dunia. Pihak polis turut menemukan sebilah pisau yang disimpan di dalam sebuah beg di dapur rumah itu yang dipercayai digunakan dalam kejadian tersebut. Di dalam soal siasat, suspek memberitahu bahawa dia bertindak sedemikian akibat cemburu kerana dia mengesyaki isterinya berlaku curang terhadapnya. Pihak polis telah menahan suspek dan permohonan reman telah dibuat bagi membantu siasatan lanjut pihak polis untuk melengkapkan kertas siasatan. Hasil pemeriksaan ke atas suspek juga didapati positif dadah dan ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Hasil bedah siasat mendedahkan yang punca kematian mangsa disebabkan oleh luka tikaman hingga ke hati dan bahagian dalaman pembuluh darah. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Muhammad Rodi berkata bedah siasat mangsa dijalankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Star. Menurut pihak polis, belum ada keperluan untuk melakukan penilaian psikiatri terhadap suspek yang merupakan suami mangsa. Walaupun hasil ujian air kencing sebelum ini mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin ketika kejadian berlaku, tetapi pengaruh dadah bukanlah dikatakan penyebab kepada kejadian. Menurut rakan baik mangsa, rakannya itu pernah menyuarakan hasrat untuk berpisah dengan suaminya itu sebelum ini, namun membatalkannya kerana memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Malah ketika berbual sehari sebelum kejadian, mangsa ada memberitahu bahawa dia akan ke pejabat agama keesokannya untuk menguruskan hal itu. Rakan mangsa tidak bertanya lebih lanjut kerana dia tahu mangsa menyembunyikan sesuatu dan enggan memberitahunya. Menurutnya, dia dapat merasakan sesuatu kerana arwah rakan tidak banyak bercakap dan tidak seperti sebelum ini. Dia yang ingin berjumpa mangsa namun terpaksa ditangguhkan kerana sibuk bekerja. Akhirnya terkejut mendapat berita kematian rakannya itu. Menurut wanita itu, Munirah yang juga rakan sekolahnya sejak tingkatan 1 disifatkan sebagai seorang wanita yang lemah lembut serta baik hati dan kedua-dua mereka seperti adik-beradik. Sementara itu, seorang lagi rakan lama mangsa berkata berita kematian Munirah mengejutkan rakan-rakannya yang pernah menjalani latihan kejururawatan di Kangar Perlis kerana Munirah dikenali sebagai seorang yang sangat baik hati dan lemah lembut.
Manakala kakak kepada mangsa mahukan pembelaan dan hukuman seadilnya dikenakan terhadap pembunuh adiknya itu. Menurut Melati Abu Bakar berusia 38 tahun, dia memaafkan suspek namun tetap mahukan hukuman berat supaya dapat memberi pengajaran kepada pesalah dan juga orang lain. Dia mengetahui kejadian yang menimpa adiknya itu melalui saudaranya pada jam 1 tengah hari pada hari kejadian, mengakui terkejut serta tidak menyangka adik kelimanya itu mati dalam keadaan sedemikian rupa. Katanya kali terakhir dia bertemu dengan arwah adiknya pada beberapa hari sebelum itu ketika adiknya datang ke rumahnya di Berseri. Melati berkata ketika itu adiknya ada menyuarakan hasrat mahu ke pejabat agama kerana masalah rumah tangga, namun dia menasihati adiknya supaya berfikir terlebih dahulu kerana anak-anaknya masih kecil. Sementara itu, rakan sekerja mangsa berkata mangsa seorang yang disenangi di kalangan rakan-rakan. Katanya sifat ringan tulang dan suka membantu membuatkan mangsa disayangi semua orang termasuk pesakit yang berada di dalam wad bersalin di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar. Menurutnya, mangsa memang seorang yang baik. Semua wad tempat dia bekerja, dia memang seorang yang ramah serta ceria. Kerja pun bagus, sikap pun baik. Seorang jiran kepada suspek dan mangsa mengakui terkejut dengan kejadian berkenaan. Mat Razi Ismail berusia 41 tahun yang tinggal bersebelahan dengan rumah mangsa berkata pasangan yang dikenali sebagai Mun dan Lan itu dikenalinya sejak 4 tahun lepas. Dia juga memaklumkan tidak pernah mendengar pasangan itu bertengkar sepanjang mereka berjiran. Katanya pada hari kejadian dia pulang daripada pekerja kira-kira 8 pagi dan tidak mengesyaki apa-apa dan hanya sempat melihat suspek keluar daripada rumah dalam keadaan tergesa-gesa kira-kira pukul 9 pagi. Mat Razi yang bekerja di sebuah kilang di Arau, Perlis juga menzahirkan rasa simpati terhadap nasib dua orang anak lelaki pasangan itu masing-masing berusia 6 dan 8 tahun. Katanya dia simpati dengan anak-anak mangsa yang masih kecil. Mereka memanggilnya ayah kerana kerap bermain di rumahnya. Suspek telah memberitahu pihak polis bahawa dia bertindak demikian kerana cemburu mangsa mempunyai hubungan sulit. Namun itu mungkin hanyalah alasannya semata-mata kerana mangsa kini tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Isteri mana yang sanggup bertahan jika suaminya bertuankan bahan terlarang tetapi tidak mampu bertindak kerana mengenangkan anak-anak yang masih kecil. Malangnya, kes seperti ini bukan baru di negara kita. Walau bagaimanapun, kes masih lagi dalam siasatan yang kita harapkan agar kematian mangsa mendapat keadilan sewajarnya dan si pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatan kejamnya. Anak-anak mereka yang masih kecil tidak mengerti apa yang telah berlaku dan yang pasti insan yang disayangi mereka tidak akan pulang ke pangkuan buat selama-lamanya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Munirah Abu Bakar. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.